tajuk kedua kita akan membincangkan tentang gangguan mental dan wanita. Yes, baiklah. Tetamu jemputan kedua kita adalah seorang wanita yang hebat, iaitu Puan Anita Abu Bakar, merupakan seorang pengasas dan juga Presiden Mental Illness Awareness and Support Association NIASA. Yes. Alright, beliau merupakan penyokong kuat untuk kesihatan mental dan isu sosial di Malaysia dan antarabangsa. Beliau memulakan kumpulan advokasi dan sokongan kesihatan mental pimpinan rakan sebaya yang pertama di Malaysia. Beliau juga merupakan pengasas dan pengarah urusan Kaisar Darussalam Publications. Alright. So, hi Puan Anita, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Syazah dengan Syasha macam mana? Alhamdulillah. Okey, kalau you nak tahu, kalau anda semua nak tahu, sebenarnya pada minggu lepas, Puan Anita baru saja memenangi Global Awards Patient Champion in Science and Medicine. Yes. Wow, merupakan satu award yang sangat besar ya. Saya rasa saya dan adik saya, kita orang Tumpang juga rasa bangga Tumpang dan rasa bangga. proud of you. Alhamdulillah. Congratulations. Thank you so much. Thank you Huge so much. award. Tak sangka menang sebenarnya. Masa dianugerahkan finalis pun ataupun masa saya mendapat tahu menjadi finalis pun dah rasa it's a big win. Yes. Jadi Alhamdulillah apabila dinobatkan pemenang tu, this is a win for patient and peer advocacy satu dunia sebenarnya. Alhamdulillah. Amazing ya. Amazing. I can only imagine what it would be like. Yes. Alright, so gangguan mental dan wanita bukan satu isu yang remeh, tapi perlu Betul. dititik berat supaya kejadian yang tidak diingini tidak berlaku kepada kita semua. Okey, jadi Puan Anita, kita nak masuklah kepada soalan pertama kita pada hari Boleh, ini. insyaAllah. Okey, jadi bagaimana untuk mengatasi stigma masyarakat tentang pesakit mental di luar sana? Okey. Jadi seperti yang mungkin ramai maklum ya, bila kita bercakap tentang isu kesihatan mental ataupun penyakit mental, stigma dia tinggi, sangat dahsyat, bukan sahaja di Malaysia tetapi serata dunia sebenarnya. Jadi bagaimana kita nak mengatasi stigma ni? Pertama sekali saya selalu panggil stigma ni racun, kerana ia merupakan kekangan terbesar ya yang menyebabkan seseorang individu yang bertarung dengan penyakit mental ataupun isu kesihatan mental ini sukar untuk mendapatkan rawatan dan bantuan dan sokongan kerana malu dan kerana takut. Sebab bila kita dengar je penyakit mental, mudah dihukum, mudah dilabel kan. Jadi apabila berlaku stigma, berlakulah diskriminasi. Jadi bagaimana kita nak merubah persepsi negatif masyarakat ni? Sudah tentu pertama sekali menimba ilmu. Jadi apabila kita sedar kita ada stigma, maka menimba ilmu dan jangan cepat ataupun mudah menghukum. Kerana mereka individu, saya sendiri mempunyai ataupun bertarung dengan penyakit mental. Saya didiagnos 9 tahun yang lepas dan sebenarnya sesiapa sahaja yang mempunyai penyakit mental boleh sembuh. Jadi ini penting. Jadi pertama menimba ilmu dan keduanya kita panggil contact based education. Kita perlu berinteraksi dengan individu yang ada penyakit mental. Jadi melalui interaksi tersebut kita sedar dan faham, mereka yang ada penyakit mental ni bukan tidak siuman, bukan berbahaya, bukannya kurang iman, lemah iman, tidak solat dan sebagainya. Sebenarnya ia adalah sesuatu penyakit sebagaimana penyakit fizikal adalah penyakit. Betul. Itu sebenarnya. Kalau kita tengok kan zaman sekarang, orang kalau ada komplain tentang mental illness ni, orang akan memberikan stigma macam tu lah, macam kenapa awak ada mental illness, what's the problem kan. Betul. Macam apa yang Puan Anita cakapkan tadi, orang takut untuk pergi ke hadapan untuk mengatakan bahawa mereka untuk mengaku mereka ada penyakit mental ni. So bagaimana caranya untuk kita mengenal pasti seseorang wanita ataupun lelaki pun menghadapi gangguan mental dan puncanya? Okey, sebenarnya perkara pertama yang kita semua perlu fahami adalah untuk mendapat penyakit mental kan, Syazah dan Syasha, bukan mudah sebenarnya. Ia perlukan pelbagai faktor dan ia juga perlukan waktu baru kita boleh mendapat penyakit mental. Jadi faktor-faktor ni banyak sebenarnya. Jadi kita ada contohnya, biasanya orang akan bertanya, Puan Anita, ibu saya ada penyakit mental, adakah saya akan mendapat penyakit mental? Dia bukan begitu. Anda tidak boleh inherit penyakit tersebut, tetapi kecenderungan itu boleh kalau faktor-faktor mencukupi. Jadi apakah faktor-faktor sedia ada? Mungkin ada komplikasi apabila ibu kita mengandungkan kita contohnya, ataupun di waktu dikala fasa pandemik ataupun endemik khususnya sekarang ini, faktor-faktor penyumbang sudah ada, faktor-faktor risiko juga meningkat.
Jadi kita lebih cenderung chemical imbalances in the brain contohnya, ataupun faktor pencetus, kehilangan orang yang tersayang, kehilangan punca pendapatan, kehilangan pekerjaan, ada masalah rumah tangga contohnya. Jadi ini semua adalah faktor-faktor penyumbang, pencetus, tetapi faktor itu saja tidak mencukupi sebenarnya. Jadi ia juga perlu ada faktor pengekal, jadi lambat mendapatkan bantuan dan rawatan, ataupun severity of the condition, ataupun personality, ataupun threshold. Mungkin kita semua ada stressors yang sama, tetapi mungkin kerana faktor-faktor mencukupi dan saya pula tak tahu bagaimana nak menangani stres ataupun tekanan dengan baik, tidak menjaga kesihatan mental dengan baik, saya mendapat penyakit mental. Tetapi Syaza dengan Syasha tak dapat pun. Jadi dia bergantung sebenarnya, dan juga faktor-faktor risiko. Jadi contohnya mereka yang mungkin di kawasan luar bandar ataupun negara-negara yang berpendapatan rendah lebih cenderung kerana stress source-nya lebih konsisten contohnya. Kemudian penyalahgunaan dadah dan alkohol juga penyumbang. Jadi pelbagai sebenarnya faktor-faktor ni kalau cukup dan cukup faktor waktu pun sudah mencukupi, maka seorang individu itu lebih cenderung mendapat penyakit mental. Alright. Baiklah, Puan Anita, kita ada banyak lagi soalan nak tanya Puan Anita. Boleh. Tapi sebelum itu, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini untuk berbincang dengan lebih lanjut dalam gangguan mental dan wanita. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini. Wanita luar biasa. Yes. Alright, kita masih lagi bersama dengan Puan Anita dalam membincangkan tajuk gangguan mental dan wanita. Alright, so Puan Anita, saya dan adik saya, kita orang ada banyak kawan ataupun adalah beberapa rakan-rakan yang juga menghadapi masalah mental illness ni lah. Betul. Tapi of course mereka taklah menunjuk yang mereka ada mental illness ni. So pada pandangan Puan Anita, adakah wanita lebih mudah menghadapi gangguan mental berbanding lelaki ataupun sama saja? Okey, sebenarnya ada mixed research, tetapi kalau kita melihat daripada kajian kesihatan dan morbidity 2015 daripada Malaysia sendiri, ada golongan wanita lebih sedikit, sebanyak 30.8%, kemudian kaum lelaki lebih kurang 27%. Jadi sedikit saja perbezaan tersebut, tetapi wanita mungkin lebih cenderung kerana wanita ni kita lebih feel kan, jadi Beremosi. kita sangat beremosi sebenarnya. Kalau kita bimbang, kita sangat bimbang. Kalau kita resah, kita sangat resah. Lepas tu kita ni suka ruminate kan, apabila kita berasa bimbang, resah, gelisah, takut, panik tu, kita sering berfikir tentang keadaan tersebut. Kita overthink kan. Jadi kita akan rasa overwhelmed dan sebagainya. Dan mungkin juga wanita ni juga kerana apabila daripada kecil kita melalui pelbagai fasa dalam kehidupan. Jadi contohnya bila meningkat remaja, kita cukup umur, kemudian datang bulan dan sebagainya. Kemudian apabila berkahwin, mengandung, kemudian melahirkan anak, kemudian mungkin apabila mengandung berlaku keguguran, kemudian berlakunya menopause. Jadi perubahan hormon itu sendiri yang menyebabkan wanita ini lebih cenderung menghadapi isu kesihatan mental. Jadi inilah sebenarnya kenapa. I see. Okey, dan sekarang seperti yang kita tahu, kita dah pun masuk ke fasa endemik. Betul. Dan sebelum ni kita masuk pandemik pula. Jadi Betul. ramai orang melalui transition yang sangat agresif ataupun secara terkejut. Betul. Ada tak tips Puan Anita nak bagi kepada golongan-golongan di luar sana yang mungkin sedang menghadapi masalah-masalah yang Betul. Okey, yang paling penting sebenarnya jangan simpan apa yang kita rasai ataupun lalui. Jadi kalau kita berasa tertekan, kita rasa risau, rasa takut, bimbang, luahkan dan bercakap kepada individu yang kita percayai. Ini penting because we need the validation. Kita tak boleh luahkan kepada just anyone, kemudian memburukkan lagi keadaan dan perasaan yang kita lalui ataupun tekanan yang kita lalui. Jadi yang pertama sekali luahkan. Kemudian yang keduanya, kita harus ada work life balance ya. Jadi penjagaan diri sangat penting. Tidur yang cukup, tidur tepat waktu. Kita kena tidur sebelum pukul 11 malam. Sebab pukul 11 malam the body repairs itself. Jadi ini penting sebab kalau kita tidur cukup, besok nak fokus
lebih mudah, kita berasa segar, kita berasa gembira, betul. Tapi macam mana pula kalau ada orang tu ada masalah tidur, dia tak boleh tidur malam? Betul, betul, sebab tu ini apa yang kita panggil sebagai sleep hygiene. Kita kena menjaga tempat environment yang kita tidur tu. Ni tak tidur ada handphone, tengok TV, tengok iPad, buat kerja, memanglah otak kita tak boleh tutup. Your brain can't shut. Jadi sleep hygiene ni penting sebenarnya. Tak boleh terlalu panas, tak boleh terlalu sejuk. Jadi terlalu terang. Tak boleh terlalu terang juga. Jadi kita kena pastikan sleep hygiene ini dijaga dengan baik. Kemudian kita kena bersenam. Ini penting sebenarnya. Exercise. Minimum 20 minit 3 kali seminggu. Kena beriadah, kena bersenam. Jadi ini penting. Kadang-kadang kalau katalah contoh mereka yang berada mungkin dalam quarantine, isolation, tidak dapat keluar, tak apa, boleh bersenam dekat atas katil pun boleh. Buka kita YouTube, boleh buka YouTube, kita boleh buat teknik relaksasi, ni penting, dan juga teknik pernafasan. Teknik pernafasan ini sangat penting sebenarnya untuk mereka yang melalui perasaan resah, gelisah, panik dan juga serangan panik. Macam anxiety kan, kebimbangan yang melampau. Apabila kita melakukan latihan pernafasan, ia boleh dengan mudah dan cepat sebenarnya untuk reduce, mengurangkan tekanan yang kita alami dan juga boleh snap out daripada the panic attack ataupun serangan panik yang kita lalui. Jadi sebab tu teknik pernafasan ini sangat penting. Tapi janganlah buat bila dah teruk baru nak buat. Bila kita tengah relax kan, tengah tengok TV ke, tengah dalam stuck in traffic jam kan, kita cuba kita cuba lakukan latihan pernafasan ini. Ini penting dan it will be effective. Jadi ini apa yang kita boleh lakukan. Dan kemudian self care, ini penting sebenarnya. Jaga diri sendiri, invest in hobbies. Ramai orang memberitahu saya, Anita, saya tak tahu apa yang saya sukai. Tak apa, self exploration. Waktu ni kita banyak masa, kita cuba explore apa perkara-perkara yang kita sukai, minati, dan kemudian it's therapeutic. Kita rasa membantu kita in terms of healing. Jadi ini penting sebenarnya. Dan kemudian luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan, sahabat. Keluar pergi minum, gelak-gelak, tengok TV, tengok wayang. Semua perkara-perkara ini membantu sebenarnya kesihatan mental dan juga kesihatan fizikal. Jadi ia perlu pendekatan yang holistik. Jadi lakukan semua perkara ni, barulah kita akan nampak perubahan daripada segi kesihatan mental dan juga kesihatan fizikal kita, insyaAllah. InsyaAllah. Ya, saya suka apa yang Puan Anita cakap tadi tentang kita kena bergaul ataupun surround ourselves with family. Betul. Ataupun orang-orang yang kita trust, sayangi. Betul. Sebab apa? Sebab mereka saja yang sebenarnya really care about us lah, orang cakap kan. Betul. So korang kat luar sana kalau ada masalah rasa sedih ataupun ada masalah mental yang tak berkongsi dengan siapa-siapa, mungkin anda boleh start dengan berkongsi bersama keluarga anda, adik-beradik ke, ataupun sesiapa saja yang korang trust lah, orang cakap. Betul. Jangan bersendirian. Jangan bersendirian. Yes. Dan juga di fasa pandemik ni sebenarnya apa yang telah berlaku, banyak sebenarnya talian-talian bantuan dan juga badan-badan NGO contohnya, khususnya di komuniti yang boleh membantu anda. Contohnya seperti Miasa sendiri, kita mempunyai talian krisis 24 jam 7 hari seminggu, 1-800-820066, di mana sukarelawan kami yang dilatih, yang terlatih, yang terdiri daripada pejuang sendiri majoritinya, yang boleh memberikan sokongan emosi. Kerana sebenarnya kan Syazah dengan Syasha, bukannya semua orang perlukan intervensi klinikal yang kan. Jadi kalau anda rasa tertekan, hanya dengan bercakap, meluahkan dengan individu yang kita tahu mempunyai empathy, yang tidak menghukum, dapat orang kata meringankan apa yang kita lalui dan mungkin dapat memberikan solusi kerana melihat daripada lensa yang berbeza. Jadi ini penting sebenarnya, insyaAllah. Betul, sebab kita manusia kan, kita perlu meluahkan perasaan tu kepada orang yang bercakap baik kepada kita juga. Dan bagi tips-tips yang diperlukan lah. Terutamanya individu yang pernah melaluinya. Jadi daripada situ, we come from a place of empathy and compassion. Jadi inilah perjuangan Miasa, dan kita cuba sebaik mungkin untuk membantu individu di dalam orang kata krisis kerana ramai di luar sana sebenarnya sangat tertekan sebenarnya sekarang ni, Syazah dan Syasha. Kehilangan pekerjaan kan, kehilangan orang yang tersayang, di dalam isolasi dengan COVID-19, mungkin melalui long COVID, severe conditions. Jadi pelbagai orang kata situasi di kala pandemik ataupun di fasa endemik sendiri.
Okey, jadi untuk sekarang ni apakah langkah untuk mengatasi gangguan mental secara Betul. sebenar? Saya rasa tadi yang paling penting adalah kita kena ada individu yang kita percayai dan kemudian kita kena mempelajari teknik-teknik relaksasi ni penting dan tahu apa yang kita perlukan, dan tidur rehat yang cukup, makan pemakanan yang seimbang dan bernutrisi ni penting. Dan kemudian tadi bersenam dan penjagaan diri. Luangkan masa untuk menjaga diri sendiri, take time out. Create healthy boundaries. Ini penting sebenarnya. Jangan kerja macam pelajar-pelajar terutamanya. Jangan tidur pukul 2 pagi, lepas tu besok bangun 6 pagi. Tidur ni penting sebenarnya. Tidur dan rehat yang mencukupi. So create that boundaries. Yang paling penting, ada rutin seharian. Jangan rigid, tetapi at least dengan adanya rutin tu kita dapat, orang kata, declutter apa yang di dalam otak ataupun minda kita kan. Dan kita juga tahu bagaimana nak plan our day better, insyaAllah. Yes, kita kena jaga kesihatan kita. Kesihatan fizikal boleh juga membantu dengan kesihatan mental, betul kan? Kemudian kita kena surround ourselves with people who understand lah. Mungkin orang-orang ataupun rakan-rakan yang mungkin sedang mengalami masalah yang sama, boleh berbual dan membincangkan tentang masalah ini. Yes, jangan keep your masalah to yourself. Share with people so that you can get it out there and get it out of your system. Betul. Yes. Dan kalau korang ada masalah, boleh jumpa, tak adalah. Kalau ada masalah, anda boleh saya harap anda boleh memperbaiki ataupun get better. Yes. Itu yang ambil saya inisiatif maksudkan. untuk get better lah, insyaAllah. Okay. Ya, betul. Thank you Puan Anita. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Banyak info-info yang penting yang kita dapat belajar pada hari ini. Betul. Terima kasih banyak-banyak. Yes, baiklah. Hopefully we'll see you again next Yes, time. insyaAllah. InsyaAllah. Alright, selesai perbincangan topik gangguan mental dan wanita bersama Puan Anita yang sangat jelas penjelasannya. Okey, jadi kita sebagai kaum hawa jangan simpan semua emosi yang akhirnya meletup dan membinasakan diri sendiri. Jadi terima Betul. kasih Puan Anita sekali lagi dan selamat menjalani ibadah puasa. Terima kasih kasih, Syazah dan Syasha juga. Yes, baiklah, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam rancangan Hawa, Inspirasi Wanita Masa Kini. Wanita luar biasa.